Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita melaksanakan kewajiban kita bersama sholat jamaah subuh berjamaah. Sama-sama kita mari sama-sama pula kita berdoa dan berdoa ilmu bersama dengan Al-Badan Ustaz Haji Amran yang oleh sekian saya berdoa pada masjid dan silakan kepada Ustaz Haji Amran untuk menyambung kita sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah subuh kita pada pagi ini kita sambung bacaan kitab Usul Tauhid pada muka surat yang ke-9. Pagi ini kita sambung kembali perbincangan kita mengenai perbuatan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan idtirari. Kita sambung pada baris yang kedua dari bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dalilnya firman Allah ta'ala, Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqah linubayyina lakum ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. Artinya, hai segala manusia, jika ada kamu syak daripada kembali hidup, kemudian daripada mati dan hancur, maka bahawasanya kami telah menjadi oleh kami akan datuk kamu Adam,
daripada tanah, kemudian kami jadi akan kamu daripada air mani pada permulaannya, kemudian daripada seketul darah, kemudian daripada seketul daging yang jadi daripadanya beberapa anggota, dan terkadang tiada dijadi akan dia langsung, digugur akan dia, atau dijadi akan dia tiada sempurna kejadiannya, supaya kami nyatakan bagi kamu dengan kuasa kami menjadi segala yang tersebut itu. Akan demikian jualah kuasa kami mengembalikan hidup orang yang mati lagi hancur. Tetapi yang kedua ini menghidupkan orang yang mati lagi hancur terlebih mudah daripada yang pertama. Baik, kita tengok dulu. Jadi ayat ini sebagai dalil dan bukti bagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang iltirari, maknanya yang bukan ikhtiar dan pilih daripada hamba itu sendiri, telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Antara perbuatan Allah ialah perkembangan ciptaan manusia bermula daripada janin, kemudian perkembangan janin, dan seterusnya sehingga ia lahir ke dunia. Itu pun termasuk di dalam perbuatan iltirari, ya, yang mana kita tidak mempunyai pilihan. Boleh kita pilih, saya tak mau inilah duduk dalam perut beranak kan, mau Allah Ta'ala jadi sekaligus terus ada dalam dunia ni, tak melalui proses tu, terus sihat, ada pengetahuan apa semua, tak payah masuk sekolah apa contohnya. Tak, Allah Ta'ala buat kita tak ada pilihan, ya. Itu nama iltirari. Allah Ta'ala jadikan kita tanpa kita boleh memilih, ataupun kitaran hidup kita itu, ya, di dalam dunia ini kita tak boleh memilih. Sebagaimana yang diceritakan di dalam ayat ni, kan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala nak menceritakan kepada manusia, khususnya yang tidak mempercayai kebangkitan semula manusia pada hari kiamat, setelah tubuh badan mereka, tulang belulang mereka hancur. Maka golongan manusia yang seperti ini tidak mempercayai akan dibangkitkan semula di hari kiamat kelak. Tidak mempercayai hari kiamat, tidak mempercayai al-ba'thi, yakni dihidupkan kembali kali kedua di hari akhirat. Atau golongan ini syak, ya, ragu-ragu dengan kebangkitan pada hari kiamat kelak. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi, wahai manusia. Jadi Allah Ta'ala tujukan bukan kepada orang yang beriman, kerana orang yang beriman dia percaya, ia sebahagian daripada rukun iman, ya, percaya kepada hari kiamat. Allah Ta'ala tujukan kepada manusia, yang mana jika kamu manusia tidak berasa ragu-ragu, tidak mempercayai mengenai kebangkitan pada hari kiamat setelah kematian, setelah hancur, maka Allah Ta'ala bagi tahu, kan,
bahwasanya kami telah menciptakan kamu min turabin, fa inna khalaqnakum min turabin, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada tanah. Thumma min nutfatin, kemudian kami ciptakan kamu daripada tanah tu. Yang ni kami ciptakan moyang kamu yang bernama Adam itu daripada tanah. Itu manusia yang pertama Allah Ta'ala ciptakan. Kemudian kami jadikan kamu daripada air mani. Kemudian daripada air mani itu kami jadikan air mani menjadi setumpuk darah ataupun seketul darah, segumpal darah, ya. Daripada segumpal darah itu kami jadikan kamu, yang bermula daripada air mani, kemudian kami jadikan kamu pula daripada air mani menjadi segumpal darah. Daripada segumpal darah kami jadikan kamu summa min mudghatin, kemudian kami jadikan kamu dari seketul daging yang terjadi daripada segumpal darah. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, seketul daging itu ada kalanya dia menjadi terbentuk beberapa anggota. Mana daripada seketul daging tu sudah menjadi rupa manusia. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan. Tangan pun telah ada jari jemari dia, begitu juga kaki. Wa ghairi mukhallaqatin, dan ada kalanya, ada sebahagiannya tidak dijadikan langsung, tidak dibentukkan langsung menjadi manusia, bahkan digugurkan. Linubayyina lakum, tujuan dia apa? Untuk kami terangkan dan kami jelaskan bagi kamu, ya, tentang apa Allah Ta'ala nak jelaskan kepada kita, supaya kami terangkan kepada kamu kekuasaan kami menjadi perkara yang tersebut, kan? Baik, kami nak terangkan tentang kejadian ciptaan manusia yang kami jadikan pada mula-mula. Maka sudah tentu kami kuasa untuk menghidupkan kembali orang yang mati, yang hancur tulang belulangnya. Maka sudah tentu menghidupkan orang yang mati ini lebih mudah bagi kami daripada yang pertama, kan? Allah Ta'ala hidupkan terus, tak payah melalui proses seperti mula-mula kejadian manusia. Dia nak suruh kita fikir, tuan. Dia suruh orang zaman tu, ayat ni turun pada Nabi kita, nak suruh kafir Quraisy fikir. Untuk dia saja ke? Tak, untuk kita semua, kan? Bagi orang yang tidak mempercayai hari kiamat, tapi dia mempercayai dia tu dicipta oleh Tuhan. Pelik tak? Dia tak percaya hari kiamat. Dia tak percaya kata dia akan diciptakan semula kali kedua, dihidupkan kembali. Dia tak percaya, tapi dia percaya Allah Ta'ala ciptakan dia. Dia percaya Tuhan jadikan dia. Kerana apa? Kerana dia melihat perkembangan tu. Tanya orang kafir Quraisy, "Hang percaya tak?" Kata kamu dijadikan. Dia kata dia percaya dia dijadikan oleh Tuhan, kan? Kemudian dia percaya tak kalau setelah hancur mati dijadikan semula? Dia tak percaya pula. Pelik tak?
Tuan boleh terima tak macam tu? Saya suruh tukang tu buat meja dengan kursi. Dia buat lah. Kan? Meja dengan kursi. Kemudian meja kursi tu lama lepas tu, mungkin 5-6 tahun lepas tu, rosak dah kursi, meja merosak dah. Kan? Cantik dia buat dengan ukiran apa. Kita pergi jumpa tukang ni, nak minta tolong buat kursi meja dengan saya minta tu buat dulu ni. Mula-mula saya tempah tu. Oh, dia kata saya tak boleh buat. Ya. Saya tak reti buat. Tak reti. Kan? Dulu dia mula-mula saya tempah kat tuan meja dengan kursi. Kan? Dengan ukiran dia cantik. Sekarang ni memang saya buat dah. Dan saya tak reti buat lah. Dah. Macam mana tak reti buat? Jadi kita boleh terima tak? Kan? Dia bukan nyanyuk lagi, dia duk kerja lagi. Duk tengah duk tukang, duk buat duk buat meja kursi tu. Orang tempah. Jadi tanya dia boleh buat tak kursi meja ni? Saya tak boleh buat kursi meja. Lah. Dulu dia boleh buat. Memang kita kata memang nyanyuk sungguh lah dia ni, muda-muda nyanyuk dah. Kan? Kita boleh terima dan akal kita, dia ni ada kemahiran buat meja, buat kursi. Kan? Mungkin selepas beberapa tahun kita minta buat benda yang sama, dia tak boleh buat. Dia kata dia tak pernah buat, dia tak erti buat. Confirm kita kata dia ni nyanyuk ni ataupun hilang akal. Kan? Sebab kita tak akan percaya dia ada kemahiran yang tinggi buat meja dan kursi yang berkualiti, tiba-tiba dia mengaku kata dia tak boleh buat. Kan? Akal kita boleh terima tak? Nampak kan? Nampak ada ayat ni? Tuan tak nampak lagi, tak tahu. Nampak tak? Jadi asas dia yang ni jangan letak asas atheist ni, dia tak percaya Tuhan terus. Nanti ada wujud yang lain pula. Ayat ni juga. Dia tak percaya Tuhan terus, kita tanya dia tak percaya ada Tuhan ciptakan dia. Jadi kalau kita habaq dia hari akhirat lagi dia tak percaya. Kerana asasnya dia tak percaya ada Tuhan. Tuan kena faham? Asasnya dia tak percaya ada Tuhan. Kan? Contohnya kita bawa seorang kawan kita ni yang tukang tadi kan. Kita habaq dia ni tukang ni, dia kata aku tak percaya dia ni boleh buat meja dengan kursi. Kita percaya tak mau pergi cari yang orang lain. Lah dia buat meja tu aku tak percaya. Kan? Sedangkan dia masuk dalam kilang tu, kawan tu tengah duk buat meja. Kan? Kita bagi tahu dia ni tukang yang pandai buat meja dengan kursi, dia tak percaya. Jadi boleh tak kita nak buktikan? Kan? Tak boleh lah. Kerana dia tak percaya dengan tukang tu. Dia tak percaya kata tukang tu ada kemahiran boleh buat meja dengan kursi. Kita percaya pasal kita tengok. Dia tak percaya. Boleh tak kita nak berhujah? Tak boleh dah. Kita kena buat benda lain. Kena hujah benda lain. Ya? Jadi ayat ini dia tuju pada orang yang percaya pada Tuhan. Percaya kata dia diciptakan oleh Tuhan. Kemudian bila Nabi dan Rasul mai cerita kata ada hari kiamat, kita akan diciptakan semula, dia tak percaya. Itu pelik. Itu benda yang sangat pelik, ya. Sebab itu Allah Taala turunkan ayat ini. Allah Taala cerita tentang perkembangan hidup manusia, kitaran hidup manusia yang dilihat oleh kafir Quraisy, dilihat oleh semua kita. Kan? Mungkinlah pada zaman itu pengetahuan tentang air mani, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi seketul daging, kemudian
seterusnya perkembangan janin tu tak dapat dilihat oleh orang pada zaman itu, kan? Tetapi dalam ayat ini mereka melihat sebahagian daripada perkembangan kejadian manusia. Dalam ayat ni, ya, kalau nak tuju pada orang kafir Quraisy, dia tahu dah mungkin orang yang selepas pada tu, sebelum adanya ilmu perubatan moden pada zaman hari ini yang boleh mengetahui perkembangan janin yang berlaku di dalam rahim ibu, kan? Alat dan juga pengetahuan yang tinggi pada zaman sekarang. Pada zaman tu tak ada. Tetapi sebahagian daripada perkembangan hidup manusia dan juga kitaran hidup manusia dilihat oleh orang kafir Quraisy dan juga manusia yang selepas itu. Nampak tak? Ya? Sebab itu Allah Ta'ala sebut min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Dijadikan kamu daripada manusia yang dibentukkan rupa dia, diciptakan rupa paras dan bentuk tubuh badan dia, dan ada juga yang tidak diciptakan, ya? Kemudian gugur. Itu dilihat. Kita pun tahu, tengok dah mengandung dah 2 bulan, tiba-tiba ataupun turun darah, pergi klinik, dia kata, cik gugur cik ni, darah banyak keluar ni, gugur. Oh, gugur. Nak buat macam mana, tak ada rezeki, kan? Jadi tahu lah, tanya orang dulu pun, zaman Quraisy tu pun dia pun tahu ni gugur. Ni sudah ada anak dalam rahim dia, tapi dia tak menjadi, tak berbentuk, gugur. Allah Ta'ala cerita. Nah, bagi mereka tahu, kata manusia ni dijadikan dalam keadaan berperingkat-peringkat. Dijadikan dalam keadaan berperingkat-peringkat, kan? Buat daripada air mani, kemudian nak jadi darah pula, buat darah. Satu proses yang rumit, tuan-tuan. Menjadi daging, kemudian daging pula daripada situlah terbentuknya tulang, isi, kulit, urat, darah, organ dalaman, organ luaran, panca indera kita, bulu, rambut, segala apa yang tubuh badan kita. Nampak tak? Baik. Sebab itu Allah Ta'ala sebut linubayyina lakum, supaya kami terangkan kepada kamu, ya, tentang kekuasaan kami untuk menghidupkan orang yang mati dah hancur pada hari kiamat, kan? Baik, sambung lagi. Dan kami tetap dalam segala rahim itu akan barang yang kami kehendak akan dia, hingga sampai kepada masa tangguhnya, masa tangguhan yang kami tentukan akan dia. Wa nuqirra fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Kemudian, ya, kami tetapkan janin itu di dalam rahim-rahim perempuan-perempuan ni, dalam rahim perempuan, ma nasha'u. Kami biarkan seketul daging tadi ni dia berkembang dan membesar menjadi bentuk manusia. Dan di mana? Di dalam tempat yang paling teguh dalam manusia ni, iaitu rahim. Maknanya kalau Allah Ta'ala kehendak nak jadikan manusia itu, anak itu, maka dia akan tetap duduk dalam rahim tu. Dia tak turun dah, mana tak gugur, ya. Sehinggalah Allah Ta'ala letakkan dan tetapkan
janin di dalam rahim ibu ni, rahim perempuan itu, tempoh masa yang kami kehendak sehinggalah sampai kepada masa yang kami tetapkan untuk dilahirkan dalam dunia. Kan 9 bulan 10 hari. Tak samalah, kan? Ada orang 10 bulan. Biasa macam itulah. 10 bulan ni eloklah sangat. 40 minggu kan. Ada yang lahir lebih awal. Yang lahir lebih awal dipanggil peramatang kan. Mungkin 8 bulan, mungkin 7 bulan. Ya. Maka para ulama menyebutkan paling awal mengandung, ya, paling kita panggil apa, seorang kanak-kanak itu lahir paling awal 6 bulan. 6 bulan 2 lahzah. Paling awal 6 bulan 2 lahzah. Kerana apa? Kerana itulah yang pernah berlaku pada zaman Al-Imam Syafi'i dan juga imam-imam yang lain. Menetapkan tempoh sekurang-kurang seorang perempuan itu mengandung sehingga melahirkan anak 6 bulan. Ya. Kebiasaannya kalau 6 bulan ni ke bawah payah hidup lah. 6 bulan pun payah hidup. Ya, mungkin dalam 1 juta ada satu berlaku. Mungkin dalam 100 tahun tu berlaku satu kes. Tapi ada. Kan? Kalau tuan-tuan tengok sendiri di dalam dalam internet pun ada, ibu anak yang paling anak peramatang yang paling kita kata rekod mengandung yang paling cepat dalam dunia, begitu. Ya. Kalau mengandung yang paling cepat dalam dunia itu lebih kurang dalam 6 bulan berapa hari dah. Ada satu rekod dihidup, tapi budak halus kecil tapi hidup. Ya. Ada kalanya sampai ada rekod sampai 12 bulan. Sampai masa kita ni 1 tahun lah. Rekod 12 bulan. 1 tahun, ya. Baik. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i kita, ya, perempuan-perempuan di zaman dia pernah mengatakan dia mengandung sampai 4 tahun. Ya. Ini diingkari oleh ilmu kedoktoran. Tempoh ini diingkari oleh ilmu kedoktoran. Ya, berlaku pertembungan di antara ulama fiqh dengan ahli kedoktoran lah, kerana mereka tak boleh terima benda ni. Baik, ya. Kerana apa? Kerana dalam ilmu kedoktoran mereka berhujah janin ini hidup dengan, bukan hidup dengan makan dalam perut tu, kan? Bukan dia ambil nasi turun tu, dia ambil suap nasi dalam perut yang mak dia makan tu. Dah, bukan macam tu. Kan? Kalau macam tu ke, dia berak ke jenuh, penuh najis dalam perut tu, nak buang macam mana? Dia bukan makan macam tu dah. Jadi sumber makanannya melalui plasenta, uri yang masuk dalam pusat dia tu, kan? Sebab tu kita kena potong pusat tu, kan? Itu sumber makanan dia. Jadi plasenta ni dia boleh tahan dalam 11 bulan macam tu, ya, tak silap. Ya, dia ada bagi lebih sikit, kan? Dia boleh ni, kemudian dia akan musnah. Bila musnah, budak kalau tak lahir dalam tempoh tu dia akan mati. Sebab apa? Mati kelaparan.
Mati tak cukup, tak ada makanan, tak ada sumber makanan masuk dalam badan dia. Dia kira macam tu, ya. Jadi kalau kata setahun pun ada rekod dah, kan? Wallahu a'lam. Kalau kata setahun lebih lah, kalau kata 12 bulan, 11 bulan ni, tak boleh terima, ya. Jadi kalau ditolak yang tu, dia akan merubah hukum fiqh yang diletakkan oleh ulama fiqh lah. Bukan kata Al-Imam Syafi'i ke, guru bagi Al-Imam Syafi'i, Imam Malik pernah bertanya pada jiran dia, dan orang Imam Malik tentu kena tahu Imam Darul Hijrah, seorang ulama hadis. Ulama hadis ni ulama yang paling teliti sekali. Dia tak akan percaya pada berita seseorang, tak akan percaya berita kecuali dia siasat dulu. Siasat peribadi orang yang menceritakan tu, boleh dipercayai atau tidak. Kerana dia meriwayatkan hadis. Dia nak pastikan orang yang riwayatkan hadis tu tidak berdusta dan berbohong, kan? Orang yang paling teliti. Jadi jiran dia cerita isteri dia mengandung 3 orang anak ni. Anak yang pertama 4 tahun. 3 orang anak ni dia dapat dalam tempoh 12 tahun. 12 tahun. Jadi macam mana ni 12 tahun? Anak yang pertama mengandung 4 tahun. Kemudian lepas tu pula lahir anak. Anak yang kedua pula mengandung 4 tahun juga. Anak yang ketiga pun 4 tahun juga. Kalau anak yang pertama mengandung 4 tahun, anak yang kedua tu normal, kita boleh boleh terima lagi lah. Mungkinlah kot dia perasan ya, kata dia mengandung, kan? Adalah ilmu kedoktoran moden dipanggil hamlul kadhib. Alhamlul kadhib, ya. Dipanggil apa? Mengandung bohong lah. Hamlul kadhib ni makna dipanggil apa? Atau orang putih dia pun tak tahulah, kan? Dia rasa dia mengandung, kan? Haid dia berhenti, kemudian dia rasa dia mengandung lama tu. Rasa ada dalam perut dia. Dengan tanda-tanda dia mengandung lah. Ada rasa kita panggil apa? Orang perempuan mengandung dia jadi apa? Orang perempuan mengandung dia pening, sakit muntah tu. Apa nama? Ya? Ya? Dah tak bahasa Melayu kita ni lupa. Apa nama? Panggil meloya, meloya. Dah lah, orang perempuan duk mengandung sakit muntah, sakit tidur, dia orang panggil apa? Alhan. Alhan. Ya. Dia berlaku benda tu. Jadi itu antara hujah lah, kan? Jadi ihtimal kita tak kira dari sudut tu, ya. Ulama fiqh dia tak kira dari sudut tu. Ulama fiqh dia meletakkan mengandung tempoh yang paling lama 4 tahun tempoh ni kerana nak meletakkan hukum, tuan-tuan. Nak meletakkan hukum seperti hukum pusaka. Ketika seorang suami meninggal dunia, dia sedang mengandung. Kita nak meletakkan pusaka tu, nak bagi pusaka tak boleh kerana ada adak dalam perut. Nak bagi pusaka pada waris lain tu, kan? Abang kepada si mati pun duk tunggu ni. Kalau beranak perempuan, kita boleh duit lah. Boleh company lah ni. Seorang 1 juta boleh lah. Kalau keluar anak lelaki, kita boleh tengok sajalah company abang kita meninggal. Oil and gas. Dia kan? Kalau keluar anak perempuan, adik-beradik si mati tu dapat bahagian dia. Kan? Kalau keluar anak lelaki, inilah ma'assalamah, tak ada apa lah. Jadi di situ ulama nak meletakkan, ya.
yang pertama, ulama nak menetapkan apabila nyata dan pasti seorang perempuan itu mengandung, maka dihentikan dulu, ditawakufkan sehinggalah diketahui anak lelaki ke anak perempuan sampai tempoh 4 tahun. Kan? Maka kita perlu pada pembuktian lah. Bukan makna mengandung 4 tahun itu tidak ada bukti dia kena ada bukti permulaan tu. Dia tujuan dia untuk menetapkan hukum hakam yang berkaitan dengan pusaka, banyak lagi lah ya, kaitan dengan menetapkan anak atau kepada dibinkan kepada si mati ataupun tidak. Banyak cerita lah ya. Itu sudut pandangan ulama fiqh dengan ilmu kedoktoran tak sama ya. Tak sama. Maka ulama fiqh mengatakan itu berlaku secara di luar kebiasaan. Kalau betul, ada dua kemungkinan, mungkin betul mungkin tidak kan. Jadi berlaku di luar kebiasaan, maka dia mengambil kira semua. Ulama fiqh mengambil kira semua benda tu ya. Dia kira sebab tu dia letakkan tempoh mengandung ni yang 10 bulan atau 9 bulan 10 hari ini dipanggil tempoh mengandung secara adat. Secara adat nah. Ada juga di luar adat seperti 6 bulan dan juga 4 tahun. Itu dipanggil di luar adat. Ya. Walaupun dia bercanggah dengan kaedah ilmu kedoktoran. Kan? Walaupun bercanggah, tapi benda tu boleh berlaku. Ya. Benda boleh berlaku nah. Kerana ilmu manusia ni apa yang berlaku pada manusia ni boleh berlaku sebaliknya. Dia tak boleh berlaku secara tetap itu. Ya. Boleh berlaku sebaliknya. Itu kepercayaan kita. Setiap yang berlaku secara adat itu, yang berlaku dalam ilmu tauhid kita belajar kan. Tiap-tiap yang wajib berlaku secara adat hanya harus pada akal. Jadi gitu. Baik. Jadi Allah Ta'ala letakkan di dalam rahim dalam tempoh masa yang tertentu. Kemudian kami keluar akan kamu pada hal kanak-kanak. Summa nukhrijukum tifla. Kami lahirkan menjadi bayi. Kan? Kemudian supaya sampai kamu pada masa jadi kuat kamu. Summa litablughu asyuddakum. Kami keluarkan kamu bukan kata terus jadi manusia yang sempurna. Kan? Lahir terus melompat dah. Kan? Pergi ambil bola, tendang bola apa semua. Oh, pening kepala kita. Kan? Nak pantang pun tak boleh. Beranak tu asal potong-potong tu jenuh ligan misi dengan doktor dalam bilik pembedahan ataupun dalam bilik bersalin tu. Lari merata. Lari merata. Dia bukan serupa setengah-setengah menatang dah. Dia ada setengah-setengah menatang tu, dia meneteh ayam, ada jenis burung kan. Dia meneteh sat dalam tempoh berapa ni lah. Tak sampai kot dalam setengah jam ya. Kita pun serempak tengok-tengok, lari terus. Baru meneteh ya. Kau nak pergi tangkap, tak ada nak tangkap. Hilang masuk dalam hutan. Kalau kita jadi macam tu syok kan. Ada tu. Ada. Ya, sebab tu Allah Taala sebut nukhrijukum tiflan. Tiflan tu menjadi kanak-kanak. Kami keluar kamu menjadi kanak-kanak. Bukan kata beranak keluar, lagi dia kuih besar. Kan dalam sejam dia naik tinggi tu. Kan? Dah tak akan jadi macam tu. Allah Ta'ala akan
jadikan kanak-kanak itu membesar ya, secara beransur-ansur. Kemudian supaya kamu sampai kamu pada masa yang jadi kuat kamu. Sampailah peringkat kita jadi manusia yang ada kekuatan ya, boleh bergerak, boleh tangan pun boleh kuat dah, kaki pun kuat dah, boleh bangkit berjalan. Sebab tu kita tengok kanak-kanak mula-mula kan, dia tak boleh bergerak, bahkan dia tak nampak, dia buta warna, dia hanya nampak hitam putih ya. Itu ilmu kedoktoran mengakui, dan dia sudah dikaji. Dan tempoh berapa bulan baru dia akan nampak sebab tu budak tu hari pertama beranak, dia buka mata, kita duduk acah dia kan, dia tak nampak, duduk sengat mata duduk macam tu lah. Tengok seluruh tu, dia tak nampak siapa, dia cuma dengar, dan dia mempunyai deria bau dia dan panca indera pendengaran dia. Tu je dia boleh tahu, dia boleh kenal ni dengar suara ibu dia, ni bau ibu dia. Tak nampak apa. Lepas berapa bulan barulah dia nampak warna, baru dia nampak rupa. Bila nampak warna baru nampak rupa. Kalau hitam putih tak nampak apa. Allah Ta'ala jadikan perkembangan dia begitu. Dan ada organ-organ dalaman yang belum matang selepas pada tu kan. Sebab tu budak-budak dia tak boleh bawa pergi kat doktor, ada doktor khusus dia kan. Kalau bahagian pakar lah, kalau yang melibatkan penyakit yang rumit ni, doktor ni kata saya tak boleh ni, saya secara umum saya reti lah budak-budak ni, tapi ni kena pergi pakar kanak-kanak kan. Baik. Dan kita tengok sendiri kanak-kanak itu, daripada dia merangkak, kemudian dia berjalan, dia berdiri, lepas tu dia boleh berjalan, lepas tu dia boleh berlari kan. Perkembangan dia kanak-kanak itu sendiri, daripada dia tidak mempunyai sebarang pengetahuan, kemudian dia ada pengetahuan. Itu yang dimaksudkan daripada ayat ni. Dan setengah daripada kamu orang yang dimatikan akan dia dahulu daripada sampai kepada umur kuat yang tersebut itu. Allah Ta'ala bagi tahu, wa minkum man yutawaffa, ada di antara kamu yang Allah Ta'ala matikan ya, sebelum daripada sampai umur yang sempurna, kematangan tubuh badan dia tu kan. Kadang-kadang main umur beranak sehari dua hari meninggal, beranak sebulan meninggal, atau beranak dalam seminggu meninggal, dan mungkin 2-3 bulan tu meninggal, mungkin setahun meninggal kan, tak sampai tua pun. Kadang-kadang budak tu pi baru umur 2 tahun dia pi ambil ubat ayah dia ke, makan mati kan. Tak tahu, benda boleh jadi. Ada yang Allah Ta'ala matikan sebelum sampai kepada umur kuat yang tersebut, yakni umur sampai perkembangan, sampai kematangan tubuh badan dia, menjadi seorang manusia yang sempurna. Baik. Dan setengah daripada kamu orang yang didatangkan akan dia kepada yang boleh khasis umur, hina umur. Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umuri. Allah Ta'ala sebut, ada di antara kamu dikembalikan kepada khasisil umri. Khasis maknanya hina, dikembalikan kepada hinanya umur pada ketika tu. Apa dia hina umur ni? Daripada tua dan nyanyuk. Ada sebahagian manusia yang Allah Ta'ala panjangkan umur dia ya. Ini kitaran hidup manusia ni Allah Ta'ala cerita dalam Quran.
Allah Ta'ala panjangkan umur sampai umur apa? Umur arzalil umur, sampai umur yang paling hina. Apa dia umur yang hina? Itu umur tua dan nyanyuk. Umur ni disebut arzalil umur, umur yang sangat hina. Umur ni tuan-tuan, tua dan nyanyuk ni, anak kita pemeluat kat kita dah. Betul tak? Betul tak? Kan? Ni kata umur hina ni, hina kita. Anak kita buang kita. Tuan tengok baru ni, kan? Masa PKP baru ni, tengok jumpa orang tua tu duk teriak. Kata tak tahu, dia kata nak bawa apa nama pergi berjalan-jalan, betul tinggal ni, lapar tak makan. Kontak tak dapat, rupanya buang anak, buang pak. Dulu buang anak tuan-tuan, lah buang mak pak. Buang. Tuan tengok sejarah ni, manusia dia ada adat dalam masyarakat yang bukan Islam lah, kan? Ada sebahagian bangsa di China, satu etnik ni, dia sampai umur tua ni dia akan naik ke gunung. Tempat tu sejuk, dia mati sejuk tu, biar. Dia pun redha, dia kata aku dah tua dah ni, kesian kat hangpa semua kan. Tolak anak, tolak naik gunung, mati tu, kan? Begitu juga di India ada, kan? Di apa nama, dimatikan dia. Adat masyarakat setempat tu, undang-undang tak boleh nak ni lah, nak mencabar dia. Ada beberapa ni bangsa dalam dunia tu dia buat macam tu. Dia tahu dah dia ni hidup dia kuih apa nama, nyanyuk, kan? Tak ingat, kan? Kalau tanya ni apa nama, apa mah weh, mana aku punya apa nama ni, dia tanya barang dia, mana baju kurung kau ni lah, ni mak pakai. Dia kata ni bukan baju kurung ni bukan baju kurung yang pakai, yang aku nak ni hal lain lah, yang ni lah. Dia kata dah buang, aku nak hal lain. Dia kata anak pun baik, kan? Itu dia panggil nyanyuk, tuan. Nyanyuk ni dia, sebab tu Allah Ta'ala sebut umur yang hina. Dan sebab tu Nabi berdoa, ya Allah, kan? Apa nama, antara doa Nabi ni banyak lah. Antara doa dia, Nabi berdoa supaya jangan dipanjangkan umur sehingga umur yang hina. Umur hina ni tuan-tuan, dia kembali balik, ya, kepada asal. Supaya tiada ketahui ia akan suatu kemudian daripada ketahui dahulunya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, wa minkum may yuraddu ila arzalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ada sebahagian kamu dikembalikan kepada umur yang hina supaya apa nama, dia tidak lagi mengetahui selepas itu sesuatu yang diketahui sebelumnya. Maknanya sebelum ni dia ada pengetahuan, dia berilmu, lepas tu dia jadi kembali bodoh balik, tak ada ilmu. Macam asal balik, macam ketika dia dilahirkan. Allah Ta'ala kembalikan balik kitaran hidup tu jadi seperti bayi, kanak-kanak. Dia pun tak larat dah, kan? Pakai pampers dah, daripada kecil tu pakai pampers, dia kembali balik pakai pampers masa tua. Berak, kencing dalam pampers. Entah mau macam tu? Mau? Lepas tu tak ingat dah. Dia tak ingat. Kemudian dia buruk sangka dengan orang. Dia kata anak dia nak bunuh dia. Tuan tahan je tu. Tu yang anak buang. Anak nak bunuh dia. Anak bubur racun dalam apa nasi dia, makanan dia, bagi mati cepat, kan? Apa nama, anak nak rampas rumah padahal dia duduk rumah tu, rumah
Rumah dia bagi pada ni dah, pada anak dia. Kan? Anak nak jual tanah dia. Ada yang teruk lagi, dia makan tai dia. Wal'iyazubillah. Ini dipanggil arzalil umur. Ya. Dia macam ni anak buang suruh. Sebab anak tu pun dia akan melalui kitaran tu balik. Dia akan menjadi macam tu esok ke depan. Kan? Dia akan sampai umur macam tu, dia makan tai dia, dia lupa. Dia semayang pun tak ingat dah. Itu dia tuan-tuan, ya. Banyak lah ni jadi macam tu, banyak, ya. Itu tanda apa? Tanda kekuasaan Allah. Orang kafir Quraisy, ya, pada zaman Asr Tanzil turunnya ayat ini, dia tengok sebahagian daripada apa kejadian manusia ni, bagi bukti lah. Bukti kata Allah Ta'ala boleh menjadikan semula manusia pada hari kiamat kelak. Adapun pada zaman kita lebih yakin lagi, tuan-tuan. Pada zaman kita ni ilmu perubatan tak seperti pada zaman Quraisy, kan? Ilmu perubatan dengan alat dia yang canggih, dengan ilmu pengetahuan dia, dapat mengetahui perkembangan janin bermula daripada air mani. Boleh lihat dalam makmal, begini dia jadi, manusia jadi begini. Kan? Bila dia buat postmortem, buat bedah siasat, dikeluarkan, ditengok janin-janin yang berubah daripada satu bentuk, ya, perkembangan dia tu kepada satu bentuk yang lain. Dan masa dia tu tepat bila perubahan daripada air mani kepada darah kepada daging. Semua 40 hari yang akan diceritakan dalam hadis tu. Itu bertambah meyakinkan pada zaman di mana di hari ini ramai yang tidak mempercayai Tuhan. Ramai tak percaya Tuhan di kalangan orang kafir lah, kan? Dia tak percaya pada agama dia sendiri. Tapi Quran datang sebagai mukjizat, kan? Untuk kita yakin lah. Tak ada ilmu doktoran pun kita yakin lah, kan? Kalau tak yakin, maknanya kita tak beriman dengan Allah, kan? Kita bukan orang yang beriman. Kita yakin lah orang hak tu. Kalau orang kafir dia tak percaya hari kiamat sekalipun lah ni, tunjuk bukti ni. Ini bukti yang paling besar sekali, ya. Bahkan bukti hari ini semua orang tahu, semua orang belajar tentang ilmu sains, kan, tentang perkembangan janin, semua belajar di sekolah-sekolah. Nampak tak? Baik. Artinya supaya jadi ia seperti kelakuan mula kejadiannya pada waktu kanak-kanak yang sangat kecil. Ya. Makna dia apa? Makna kembali pada umur yang hina ni, dia patah balik jadi seperti budak-budak kecil. Yang budak kecil dia kalau kita duk biar tu, dia pergi korek tai dia makan. Dia tak tahu, dia lepak, dia pikuk tai dia buah dalam mulut. Dia lepak. Macam lah orang tua pun lepak. Orang nyanyuk ni lah. Dia lepak, anak tak lagi makan, dia ambil tai itu buah dalam mulut dia nak makan. Dia tak tahu apa dah. Sungguh, bukan kata ni tak, kan? Sungguh, benar sungguh. Ya? Ni Quran kata betul. Kita pun tengok sendiri. Kita tengok sendiri benda ni. Dia hilang ingatan, nyanyuk, ya. Jadi seperti asal balik. Baik. Dan akhirnya kembali kepada tanah, sebagaimana kita asal main pada tanah. Itulah kehidupan kita, tuan-tuan. Kemudian dia kata, dan sabda Nabi SAW ini yang diceritakan dalam hadis pula tentang perkembangan hidup, kejadian manusia dan kesudahan dia. Ini dicerita dalam hadis oleh Nabi SAW. Baik, ya.
agak panjang hadis ini. Saya rasa cukup sekadar itu dulu pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita pada kuliah kita yang seterusnya. Mudah-mudahan pengisian kita pada pagi ini dapat memberi pengajaran dan pengetahuan yang baik bagi kita semua, yang memberi manfaat. Mudah-mudahan dapat memberi kesedaran kepada kita insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.